Marilah kita baca sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul yang dipaparkan di dalam Al-Quran Karim. Keseluruhan nabi-nabi bukan sahaja mengajak individu, orang-orang perseorangan kepada Islam, mereka juga mengajak kerajaan di zaman masing-masing tegak di atas Islam. Dan beberapa nabi-nabi memimpin kerajaan, memerintah dan memimpin rakyat berdepan dengan kerajaan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin siasat, pemimpin politik mereka ialah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tetapi ajaran ini telah dirungkai dan masuk ke dalam kepala sebahagian besar umat Islam, termasuk cikgu-cikgu agama di Johor. Masuk ajarannya dalam kepala dia, sehingga mereka menganggap perkara politik, perkara pemerintahan satu perkara yang asing. Bahkan ada yang menganggap kotor, tidak perlu diwujudkan di dalam ajaran Islam. Mereka lupa siapa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi yang pertama yang diutuskan oleh Allah berdepan dengan pihak yang berkuasa, menyeleweng daripada tauhid. Kerana para ulama sejarah Islam menyatakan bahawa manusia berada dalam agama tauhid selama 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam AS. Setelah 1000 tahun Nabi Nuh wafat, muncul pemimpin-pemimpin yang mewujudkan ajaran syirik, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, bukan sahaja dalam melakukan ibadat, termasuk di dalam pemerintahan negara. Mereka mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dinyatakan oleh Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu, yakni Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang boleh mengadakan hukum syariat, undang-undang peraturan dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada undang-undang yang diizin oleh Allah kepada pihak yang berkenaan mengadakannya. Seperti sekarang ni undang jalan raya, undang-undang jalan raya, undang-undang yang berkait dengan kehidupan harian yang berdasarkan kepada pengalaman. Di sana ada undang-undang yang dinaskan oleh Allah, perkara halal dan haram, hukum qisas, hukum hudud, haramnya riba dan lain-lain lagi. Perkara yang dinah ni tidak banyak. Yang menjadi masalah, setiap zaman ada pemimpin-pemimpin negara yang mengadakan undang-undang sendiri, menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah secara nas adalah petunjuk Allah, pertolongan daripada Allah kepada manusia dalam perkara yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia. Walau bagaimana mereka bijak pandai sekalipun, mereka tak boleh mencapai perkara itu. Maka Allah menetapkan nas-nas di dalam kitab-kitabnya. Tetapi terdapat pemimpin-pemimpin yang tunjuk pandai, sombong dan angkuh, menolak nas-nas Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menjadi rasul yang pertama berdepan dengan kerajaan di zamannya. Kalau kita buka Al-Quran, kisah Nabi Nuh, kita akan bertemu dengan firman Allah Ta'ala,
Wa qala al-mala'u min qaumih, dan berkatalah golongan al-mala' di kalangan kaum Nabi Nuh. Al-mala' ni ialah ketua-ketua pemimpin-pemimpin. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar berdakwah di rumah, mengajak ayahnya beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama Nabi Ibrahim berdepan dengan Raja Namrud yang memimpin kerajaan Babylon, kuasa besar tunggal di zaman itu, macam Amerika sekarang. Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Firaun, seorang raja yang angkuh, yang memerintah negeri Mesir dengan angkuh, berlagak menjadi Tuhan, berlagak dialah yang bagi rezeki kepada rakyat. Di mana Firaun berkata, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Adakah kamu tidak nampak aku yang jadi raja yang memerintah negeri Mesir ini? Sungai-sungai yang mengalir di Mesir, tali-tali air yang masuk ke kebun dan ladang, semuanya dengan arahan aku. Adakah kamu tidak lihat? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Lalu kaum rakyat negeri Mesir menjadi takut, patuh, taat secara membabi buta, membuta tuli kepada Firaun. Maka Nabi Musa diutuskan oleh Allah bukan saja memimpin Bani Israel untuk beriman kepada Allah, memimpin Bani Israel untuk menyelamatkan daripada kezaliman Firaun. Dalam masa yang sama Allah memerintah, idhab ila Firaun, pergi berjumpa dengan Firaun, menunjukkan bahawa Nabi Musa juga adalah memimpin rakyat untuk berdepan dengan kerajaan di zamannya. Begitulah dengan Nabi Isa alaihissalam berdepan dengan Raja Herodos, sehingga Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, Nabi Yahya disembelih, Nabi Isa hendak dibunuh. Mereka ini satu zaman, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dengan kekuasaannya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi bukan sekadar mengislamkan orang, mengajak individu yang masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam masa yang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pemimpin-pemimpin Mekah supaya mengislamkan pemerintahan, mengislamkan pentadbiran yang ada di Mekah. Di mana mengislamkan kerajaan ini ditolak oleh pemimpin Mekah. Mereka menerima pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang baik, berakhlak mulia. Mereka memberi gelaran Al-Amin, orang yang paling amanah. Tapi mereka tak boleh terima kerajaan yang hendak didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kerajaan itu mengharamkan arak, mengharamkan judi, mengharamkan perkara-perkara maksiat. Mereka bersedia untuk melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kerajaan dengan gelaran raja, ketua atau seumpamanya. Dan mereka bersedia untuk memberi harta kekayaan. Semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Rasulullah SAW mencari pemimpin-pemimpin daerah lain di semenanjung Arab yang bersedia masuk Islam dan bersedia menyerahkan tanah air mereka bagi ditegakkan kerajaan Islam di atas tanah air itu. Sehinggalah kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah bersedia untuk masuk Islam dan bersedia menyerahkan tanah airnya Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tegaklah sebuah negara dan kerajaan Islam yang memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat yang dinyatakan acuannya oleh Allah di dalam Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.